Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di channel YouTube Cikgu Farah. Okey, hari ini cikgu akan ajar tajuk reka bentuk dan teknologi tingkatan 2, bab 1, penyelesaian masalah secara inventif, dan topik yang cikgu pilih hari ini adalah 1.1, pengenalpastian masalah. Okey, jom kita mulakan. Standard pembelajaran untuk topik kali ini adalah pelajar dapat mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Dan yang kedua ialah pelajar dapat menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okey, untuk tahap penguasaan pula ataupun standard prestasi untuk topik ini terdapat dua tahap penguasaan iaitu tahap 1 dan tahap 2 di mana untuk tahap penguasaan 1 pelajar perlu menyatakan maksud masalah bukan inventif dan inventif dengan membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya dengan tepat dan betul. Manakala untuk pelajar mencapai tahap penguasaan 2, pelajar perlu menerangkan proses penyelesaian masalah inventif dengan betul. Okey, kita mulakan dengan 1.1.1, mengenal pasti masalah bukan inventif dan inventif. Okey, baik pelajar-pelajar semua. Setiap masalah ada penyelesaiannya, bukan? Okey, untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita kena kenal pasti masalah itu terlebih dahulu. Kemudian kita dapat senaraikan beberapa jalan penyelesaian, bukan? Okey, sebelum kita nak pergi lebih lanjut, kita kenal pasti dahulu masalah inventif dan juga masalah bukan inventif. Okey, apa itu dikatakan sebagai masalah bukan inventif? Okey, masalah bukan inventif ini adalah masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Manakala masalah inventif pula ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, pelajar semua faham tak? Okey, macam ni. Okey, kesan penambahbaikan adalah sesuatu yang kita buat untuk kita cuba selesaikan masalah tersebut. Okey, jika masalah yang kita hadapi itu dan kita selesaikan dan kita cuba selesaikan dan masalah itu berhenti ataupun selesai, tiada masalah lain yang timbul, kita kategorikan masalah itu sebagai masalah bukan inventif. Tetapi, jika kita ada masalah dan kita cuba atasi masalah tersebut, kita buat penambahbaikan tetapi berlaku pula masalah yang baru ataupun wujud kesan sampingan yang lain. So, masalah ini kita kategorikannya sebagai masalah inventif. Okey. Okey, pelajar. Di sini cikgu ada contoh masalah bukan inventif. Okey, masalah bukan inventif ini biasanya kita selesaikan dengan kaedah try and error ataupun kaedah cuba jaya. Okey, contoh yang pertama ini, okey, cikgu ada satu pisau dan cikgu hendak memotong ayam. Tetapi pisau itu tidak dapat memotong ayam kerana pisau itu tumpul. Okey, so apa yang cikgu buat, apa yang cikgu cuba atasi masalah pisau tumpul ini adalah cikgu asah pisau tersebut. Okey, setelah cikgu asah, pisau itu kembali
tajam dan dapat memotong ayam. Okey, di sini masalahnya ialah pisau itu tumpul. Okey, kemudian usaha penambahbaikan yang cikgu buat adalah cikgu asah pisau tersebut. Okey, apa kesan dia? Okey, kesan dia pisau kembali tajam. Di sini masalah pisau tumpul itu selesai tanpa ada kesan sampingan yang tak eloklah ataupun kesan sampingan yang baru. So ini masalah pisau tumpul. Bila cikgu selesaikan dengan cikgu asah, maka selesai masalah tersebut. Masalah ini kita kategorikan sebagai masalah bukan inventif. Okey, contoh kedua ini pun lebih kurang sama macam contoh tadi, di mana masalahnya ialah pensel itu tumpul. Kemudian, untuk selesaikan masalah tersebut, pensel itu diasah. Okey, setelah asah, pensel itu pun jadi tajam. Okey, di sini masalahnya pun selesai. So, ini antara contoh masalah bukan inventif. Sekarang, cikgu ada contoh masalah inventif pula. Okey, masalah inventif ini kita dapat selesaikan melalui satu proses penyelesaian masalah yang kita adaptasi daripada kaedah TRIZ. Okey, TRIZ ini adalah akronim dalam bahasa Rusia yang bermaksud teori penyelesaian masalah inventif. Okey. Contoh yang pertama adalah, di sini kita dapat lihat bahawa meja ini kakinya goyang ataupun kakinya tidak kukuh apabila diletakkan beban yang berat ataupun beban yang tinggi. Okey. So, bila kita cuba atasi masalah ini, okey, kalau awak tengok gambar yang kedua, kaki yang goyang ini telah ditukarkan kepada kaki yang lebih kukuh, iaitu kaki yang diperbuat daripada besi. Okey. Kemudian kalau kita tengok kesannya, semasa kaki meja yang jenis kayu ini digunakan, kita hanya memerlukan 2 orang sahaja untuk alihkan meja tersebut. Tetapi, setelah penambahbaikan kita lakukan iaitu menukar kaki meja tadi yang jenis kayu itu kepada jenis besi, meja tersebut memerlukan tenaga orang lelaki seramai 4 orang untuk alihkan. Ini bermaksud meja itu berat, kan? Jadi, ia timbul masalah yang kedua. Okey, masalah pertama tadi kita selesai dengan menukarkannya dengan kaki besi. Tetapi, masalah kedua ataupun kesan sampingan yang kedua berlaku menyebabkan meja tersebut jadi berat dan sukar untuk dialihkan. Inilah yang dikatakan sebagai masalah inventif. Masalah pertama dapat diselesaikan, tetapi wujud kesan sampingan yang baru yang mendatangkan masalah kepada penggunanya. Okey, boleh faham tak pelajar? Okey, sekarang cikgu akan ajar tentang subtopik 1.1.2 iaitu menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan inventif. Okey, kita tengok dahulu proses penyelesaian untuk masalah bukan inventif ya. Okey, proses penyelesaian masalah bukan inventif dapat diterangkan melalui carta alir. Okey, kalau pelajar tengok di sini, carta alirnya, carta alir yang mudah, carta alir yang simple. Okey. Okey, jom kita tengok carta alir proses penyelesaian masalah bukan inventif.
Okey, pertama sekali, langkah pertama dia adalah kita perlu mengenal pasti masalah yang dihadapi. Okey, setiap individu dia perlulah berhadapan dengan sesuatu masalah supaya dia dapat kenal pasti masalah tersebut. Okey, setelah itu, langkah kedua adalah kita ataupun individu tersebut perlu menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Okey, setelah berjaya senaraikan pilihan, langkah ketiga adalah individu tersebut perlu membuat pilihan daripada senarai pilihan yang telah dia buatlah. Okey, senarai pilihan untuk dia menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya langkah keempat adalah individu tersebut perlu melaksanakan pilihan yang dia telah pilih tadi. Maksudnya dia kena cuba atasi masalah yang dihadapi itu dengan pilihan penyelesaian masalah yang dia dah pilih tadi. Okey, seterusnya langkah kelima adalah dia kena nilai penyelesaian masalah tersebut berjaya ataupun tidak. Jika pilihan yang individu tersebut pilih berjaya menyelesaikan masalah tersebut, proses kerjanya akan terus pergi ke selesai. Tetapi jika pilihan penyelesaian masalah yang dipilih oleh individu tersebut gagal ataupun tidak berjaya, step seterusnya adalah dia akan patah balik kepada langkah yang kedua. Dia perlu buat senarai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang kedua. Dia kena buat semula senarai pilihan tersebut. Okey? Kemudian setelah dia buat senarai pilihan yang baru, proses kerja itu pun akan berlaku seperti macam tadilah. Seterusnya dia kena buat pilihan dan laksanakan pilihan sehinggalah masalah tersebut selesai. Okey, slide ini menunjukkan satu proses kerja yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah inventif. Okay, kalau dilihat di sini, terdapat 4 fasa yang perlu dilalui untuk menyelesaikan masalah inventif. Okay, yang pertama, masalah khusus ini akan dianalisis supaya kita dapat meringkaskan masalah. Okey. Kemudian untuk tukarkan ia kepada masalah umum, ia perlu melalui fasa yang kedua iaitu model masalah. Okey. Kemudian masalah umum ini kita akan cuba selesaikan dengan melalui proses kaedah penyelesaian. Penyelesaian secara umum. Setelah itu, fasa yang keempat adalah model penyelesaian di mana kita akan selesaikan masalah yang lebih khusus. Di sini, jika kita tidak melalui fasa model masalah, daripada meringkaskan masalah untuk terus selesaikan masalah khusus, ia agak sukar kerana akan terdapat halangan penyelesaian di kawasan garisan yang putus-putus ini. Untuk menyelesaikan masalah inventif, kita perlu melalui 4 fasa yang telah dinyatakan berikut. Untuk slide seterusnya, cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang keempat-empat fasa itu. Okey, seperti yang cikgu nyatakan tadi, terdapat 4 fasa penyelesaian masalah inventif. Mari kita lihat apa penerangan terhadap keempat-empat fasa berikut. Yang penerangan secara ringkaslah. Untuk fasa yang pertama, kita perlu menganalisis punca masalah.
pada fasa ini, kita perlu melakukan analisis fungsi. Okey. Okey, analisis fungsi ini akan diterangkan lebih lanjut pada subtopik iaitu 1.2. Okey. Kemudian fasa yang kedua, model masalah ini kita perlu melakukan satu percanggahan fizikal atau lebih dikenali sebagai konsep percanggahan fizikal bagi memodelkan masalah yang dihadapi. Fasa yang ketiga ini adalah fasa kaedah penyelesaian, di mana di sini kita akan membuat pilihan kaedah penyelesaian itu berdasarkan kaedah pemisah yang diperolehi berdasarkan konsep percanggahan fizikal yang kita telah lakukan sebelum ini. Dan yang keempat, model penyelesaian ini adalah kita harus pilih satu kaedah penyelesaian yang lebih spesifik. Di sini kita sebut sebagai pemilihan prinsip inventif. Okey, prinsip inventif ini akan diterangkan dengan lebih lanjut pada subtopik 1.3 iaitu percanggahan fizikal. Okey, sekarang cikgu akan terangkan tentang fasa-fasa penyelesaian masalah inventif dengan lebih terperinci. Okey, kita mulakan dengan fasa 1. Okey, pada masa fasa 1 ini, kita perlu lakukan analisis punca masalah. Okey, apa dia analisis punca masalah? Okey, kita tengok dulu penerangannya. Okey, masalah sesuatu produk dapat dikesan melalui analisis fungsi. Okey, apa tu analisis fungsi? Okey, analisis fungsi ialah perkara yang dapat menjelaskan fungsi setiap bahagian yang terlibat di dalam produk tersebut. Contoh di sini cikgu ambil produk meja. Okey, terdapat beberapa bahagian lah yang kita cipta untuk menyiapkan produk meja ini. Okey, yang pertama kita ada ia dimulai dengan bahagian lantai, skru, kaki meja dan muka meja. Jadi kesemua bahagian ini bila dicantumkan ia akan menjadi produk meja. Okay, tujuan analisis ini dilakukan adalah kerana untuk kita mengenal pasti punca masalah yang menyebabkan produk meja tersebut ataupun mana-mana produk yang ada masalah dapat dikesan. Okey, sebab itulah kita perlu buat analisis punca. Untuk fasa 2, kita perlu memodelkan masalah dengan menggunakan konsep percanggahan fizikal. Okey, contoh di sini, cikgu masih lagi menggunakan produk meja. Okey, meja perlu berat untuk menampung beban yang besar ataupun yang tinggi. Okey, yang kedua, percanggahan fizikal yang kedua ialah meja perlu ringan untuk mudah dialihkan. Kalau pelajar lihat di sini, percanggahan fizikal yang cikgu bagi tahu tadi, meja itu perlu berat dan ringan. Okey, itu adalah perbandingan ataupun percanggahan fizikal yang wujud di dalam produk meja ini. Okey, dalam fasa ketiga, murid diperkenalkan dengan dua kaedah penyelesaian. Okey, penyelesaian itu adalah menggunakan kaedah pemisahan ruang ataupun menggunakan kaedah pemisahan masa. Okey, pemilihan jenis pemisahan ini dilakukan berpandukan jadual yang ada di dalam slide ini
Okey, menurut slide ini, satu soalan akan ditanyakan supaya kaedah pemisahan ini dapat dipilih. Okey, soalan yang ditanya adalah seperti berikut. Adakah percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama? Okey. Jika jawapan itu ya, murid haruslah memilih kaedah pemisahan ruang. Okey, jika soalan adakah percanggahan berlaku pada masa yang sama, jawapannya tidak, murid haruslah memilih kaedah pemisahan masa. Okey, mari kita lihat contohnya. Okey, di sini meja perlu berat untuk menampung berat ataupun beban yang tinggi. Okey, manakala meja juga perlu ringan untuk mudah dialihkan. So, di sini kita akan tanya, adakah percanggahan fizikal ini berlaku pada masa yang sama? Okey. Kalau kita lihat, meja ini berat supaya kita dapat meletakkan beban yang tinggi ataupun beban yang besar. Okey, manakala ringan pula, meja ini perlu ringan supaya mudah dialihkan. Kita akan alihkan berat ini bukan pada masa kita menggunakannya ketika hendak meletakkan beban. So, perjanggahan fizikal ini dia tidak berlaku pada masa yang sama. Jika ia berlaku bukan pada masa yang sama, so kaedah penyelesaian yang dipilih adalah jenis kaedah pemisahan masa. Okey. Ini mengikut contoh produk meja tadilah, nah. Okey. Okey, fasa yang terakhir dalam proses penyelesaian masalah inventif ialah fasa 4, iaitu memilih model penyelesaian. Okey, setelah murid dapat mengenal pasti kaedah pemisahan yang dipilih semasa fasa ketiga, okey, untuk fasa keempat ni, murid bolehlah memilih salah satu atau menggabungkan beberapa prinsip inventif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Okey, prinsip inventif ini akan cikgu sentuh pada topik 1.3, iaitu di dalam topik percanggahan fizikal. Okey, prinsip inventif ini untuk pengetahuan murid, dia terbahagi kepada dua, iaitu prinsip inventif bagi kaedah pemisahan ruang dan juga prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa. Okey, untuk prinsip inventif kaedah pemisahan ruang, dia ada 7 jenis ataupun ada 7 cadangan prinsip inventif, iaitu kita ada pembahagian, pengekstrakan, yang ketiga kualiti setempat, keempat penyarangan, kelima filem nipis dan cangkerang boleh luntur, keenam kita ada pengantara dan yang ketujuh adalah tidak simetri. Okey, manakala untuk prinsip inventif bagi kaedah pemisahan masa, juga kita ada 7 jenis cadangan prinsip inventif, iaitu yang pertama kita ada kedinamikan, kedua kita ada tindakan awal, ketiga kita ada tindakan berkala, keempat tindakan keterlaluan, yang kelima pengembangan terma, keenam pembuangan dan pemulihan, dan yang ketujuh tindakan berterusan yang berfaedah. So nanti bila dah pelajar kenal pasti jenis kaedah pemisahan, so pelajar dapat memilih prinsip cadangan prinsip inventif yang sesuai bagi menyelesaikan masalah produk tersebut. Okey, untuk hari ini kita sudah sampai ke tajuk yang terakhir lah. Nah, okey.
Okay, itu saja untuk kelas hari ini. So don't forget to subscribe, tekan butang loceng, like dan share, serta leave a comment under my video. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.